Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azliza dari SMK Datuk Ahmad Lenggong akan menerangkan Matematik Tingkatan 5 Bab 3 Matematik Pengguna Insurans, iaitu standard kandungannya 3.1 Risiko dan Perlindungan Insurans, standard pembelajarannya 3.1.1 menjelaskan maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans dan seterusnya mengenal pasti jenis insurans hayat dan insurans am bagi melindungi pelbagai jenis risiko. Apakah maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans? Tahukah anda bahawa setiap daripada kita adalah terdedah kepada bahaya yang mungkin menerima diri, keluarga atau harta benda kita? Risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Kontrak insurans dimeterai antara syarikat insurans dengan pemilik insurans. Dalam kontrak ini, syarikat insurans dikehendaki membayar ganti rugi atau pampasan bagi kerugian yang dilindungi seperti yang dinyatakan dalam polisi sebagai balasannya kepada bayaran premium yang dibuat oleh pemegang polisi. Jumlah pembayaran ganti rugi yang akan dibayar kepada pemegang polisi adalah hanya setakat jumlah kerugian yang dialami. Ini kerana prinsip utama dalam sistem insurans adalah untuk memulihkan kedudukan keuangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian, juga dikenali sebagai prinsip indemnity. Oleh itu, prinsip insurans ini tidak akan membenarkan pemegang polisi memperolehi keuntungan daripada insurans yang dibeli. Insurans tidak boleh menghalang sesuatu kerugian daripada berlaku, tetapi insurans berkepentingan untuk mengurangkan beban keuangan yang akan ditanggung oleh pemegang polisi apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Hal ini kerana pembelian amount insurans yang mencukupi akan menghapuskan ketidakpastian terhadap kerugian keuangan jika berlakunya kerugian yang diinsurans itu. Insurans terbahagi kepada dua jenis insurans utama, iaitu insurans hayat dan insurans am. Kedua-dua insurans ini melindungi pelbagai risiko yang berbeza. Insurans hayat menjamin pembayaran manfaat keuangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsurans atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Risiko yang dilindungi oleh insurans hayat adalah seperti berikut: kematian, hilang upaya dan penyakit kritikal. Tujuan insurans hayat adalah untuk menyediakan perlindungan keuangan kepada ahli keluarga yang bergantung pada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia. Namun, sekiranya pemegang polisi masih hidup tetapi mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal, pemegang polisi boleh menerima pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam polisi insurans hayatnya. Insurans am memberikan perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung selain risiko yang dilindungi dalam insurans hayat. Terdapat banyak jenis insurans am yang melindungi pelbagai risiko. Secara ringkasnya, insurans am boleh dikategorikan sebagai insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan.
Insurans motor memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Jadual berikut menunjukkan 4 jenis polisi insurans motor yang melindungi kenderaan. Polisi komprehensif memberikan perlindungan yang menyeluruh berbanding dengan 3 polisi di atas. Persamaan bagi polisi-polisi ini ialah perlindungan tidak merangkumi tuntutan pemandu dan penumpang kenderaan seperti kecederaan dan kematian. Sebagai contoh, Agus memandu kereta miliknya dengan membawa seorang penumpang iaitu kawannya Faizal. Dalam perjalanannya itu, kereta Agus telah hilang kawalan lalu melanggar sebuah kereta lain yang dipandu oleh Devi. Agus, Faisal dan Devi telah mengalami kecederaan manakala kereta Agus dan Devi mengalami kerosakan. Jika Agus menginsurankan keretanya di bawah polisi komprehensif, polisi ini akan melindungi tuntutan kerugian, kecederaan dan kerosakan kereta pihak ketiga iaitu Devi dan kerugian kerosakan kereta Agus. Walau bagaimanapun, kos perbuatan kecederaan yang dialami oleh Agus dan Faizal tidak akan dilindungi. Insurans kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Pampasan akan dibayar oleh syarikat insurans tertakluk kepada jumlah yang diinsurankan. Bagi mendapatkan perlindungan selain daripada kebakaran, kilat dan letupan, pemegang polisi boleh memasukkan perlindungan tambahan seperti taufan, banjir, rusuhan dan sebagainya dalam polisi kebakaran yang sedia ada dengan tambahan premium. Selain risiko kematian, risiko kemerosotan kesihatan juga mungkin akan dihadapi. Jika ini berlaku, anda mungkin terpaksa menanggung perbelanjaan perubatan seperti kos kemasukan ke hospital dan pembedahan. Antara polisi yang terdapat dalam insurans ini ialah insurans hospital dan pembedahan, insurans penyakit kritikal, insurans pendapatan akibat hilang upaya dan insurans pendapatan hospital. Insurans kemalangan diri memberikan perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya ataupun meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan. Insurans ini adalah berbeza daripada insurans hayat dan insurans perubatan dan kesihatan. Insurans perjalanan melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada melalui darat, udara atau laut seperti kematian dan kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, belanja perubatan dan lain-lain. Tempoh perlindungan bagi kebanyakan polisi insurans am ialah 1 tahun ataupun kurang dari tempoh 1 tahun. Premium yang dibayar pula adalah pada satu-satu masa apabila anda memerlukan perlindungan polisi tersebut. Insurans berkelompok secara asasnya memberikan perlindungan kepada sekumpulan individu, biasanya pekerja syarikat atau murid sekolah dan pelajar institusi pendidikan. Terdapat 2 jenis insurans berkelompok iaitu insurans berkelompok kepada organisasi dan insurans berkelompok kepada pelajar. Insurans berkelompok kepada organisasi merupakan
Perlindungan keuangan disediakan kepada pekerja sesebuah organisasi seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan pembedahan dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Dengan adanya insurans ini, pekerja-pekerja syarikat tersebut akan menikmati perlindungan sewajarnya daripada majikan mereka. Insurans berkelompok kepada murid merupakan perlindungan keuangan disediakan kepada murid seperti kematian, lumpuh, kecacatan dan allowans kerusi roda dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan skim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bawah skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia. Secara umumnya, tujuan mendapatkan insurans adalah: pertama, sebagai bantuan keuangan kepada keluarga sekiranya anda hilang upaya menghadapi penyakit kritikal atau meninggal dunia. Kedua, mengurus perbelanjaan hidup, hutang dan komitmen sekiranya anda tidak mampu bekerja. Ketiga, bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi. Dan yang keempat, sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Setelah penerangan ringkas di atas, marilah kita lihat soalan-soalan yang berkaitan dengan risiko dan kepentingan perlindungan insurans dan seterusnya mengenal pasti jenis insurans hayat dan insurans am bagi melindungi pelbagai jenis risiko. Baiklah, soalan pertama. Berdasarkan situasi di bawah, jawab soalan berikut. Encik Daud membeli satu polisi insurans untuk dirinya jika dia terlibat dengan kemalangan daripada syarikat insurans bersatu berjumlah RM300,000 dengan bayaran bulanan RM100. A. Siapakah syarikat insurans dan pemegang polisi? B. Berapakah had perlindungan? C. Berapakah nilai premium bulanan? D. Nyatakan risiko yang diinsurankan. Penyelesaiannya, syarikat insurans adalah syarikat insurans bersatu, pemegang polisi ialah Encik Daud. Manakala berapakah had perlindungannya? RM300,000. Berapakah nilai premium bulanan? RM100. Nyatakan risiko yang diinsurankan ialah kemalangan diri. Soalan kedua. Pada suatu hari, kereta Melissa telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan dan dia didapati bersalah. Akibat kemalangan itu, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar Melissa mengalami kecederaan patah kaki. Melissa ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa kepada syarikat insurannya jika dia menginsurankan keretanya bawah polisi pihak ketiga. Penyelesaian bagi soalan yang kedua, pelajar boleh merujuk muka surat 77 pada buku teks. Pada muka surat tersebut, terdapat satu jadual insurans motor. Berdasarkan jadual tersebut, tuntutan yang boleh dituntut oleh Melissa jika dia menginsurankan keretanya bawah polisi pihak ketiga ialah: pertama, liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Kedua, kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Oleh itu, berdasarkan jadual tersebut,
Tuntutan yang boleh dibuat oleh Madisa pada syarikat insurannya ialah kos rawatan kecederaan, kerugian dan kerosakan kereta yang dialami oleh pihak ketiga sahaja. Soalan yang ketiga, berikan 3 contoh risiko boleh diinsyurankan yang dihadapi oleh seorang peniaga yang memiliki sebuah bangunan kedai. Penyelesaiannya, pertama, risiko bangunan kedai terbakar. Kedua, risiko kecurian harta benda di dalam kedai yang dimasuki pencuri. Ketiga, risiko barang dagangan rosak semasa perjalanan. Soalan yang keempat, mengapakah prinsip indemniti penting dalam kontrak insurans? Untuk soalan nombor 4, pelajar boleh merujuk muka surat 75. Penyelesaiannya, untuk memastikan kedudukan keuangan pemegang polisi berada dalam keadaan yang sama sebelum berlakunya kerugian. Soalan 5. Apakah perbezaan antara insurans kemalangan diri, insurans hayat dan insurans perubatan dan kesihatan? Bagi soalan nombor 5, pelajar boleh merujuk muka surat 76 hingga 78 pada buku teks. Penyelesaiannya, perbezaannya ialah insurans kemalangan diri melindungi pemegang polisi sekiranya berlaku kecederaan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan. Insurans hayat pula membayar pampasan sekiranya pemegang polisi meninggal dunia kerana kematian biasa, penyakit atau kemalangan dalam tempoh perlindungan. Manakala insurans perubatan dan kesihatan melindungi pemegang polisi terhadap belanja perubatan, faedah penyakit kritikal dan lain-lain. Soalan ke-6. Sebuah syarikat insurans membayar pampasan atas tuntutan insurans motor seorang pemegang polisi insuransnya. Tuntutan tersebut mengandungi kerosakan kereta pihak ketiga dan kebakaran kereta yang dialami oleh pemegang polisi. Nyatakan polisi insurans motor yang mungkin telah dibeli oleh pemegang polisi tersebut. Soalan ke-6. Pelajar boleh merujuk muka surat 75 pada buku teks. Penyelesaiannya, polisi insurans motor yang mungkin telah dibeli oleh pemegang polisi tersebut ialah polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian atau polisi komprehensif.